Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dulu apa ni? Para pengurusi, lepas flag office ni. Menteri Wanita, Maria, dan anggota rombongan anggota media dan saudara dari polisi. Pusing dulu sebelum PC tu. Visi dulu lah. Visi dulu. Mana suruh dekat musuh dekat umum. Negara Tanya dulu. berasaskan Betul duduk kepada demokrasi dan salah satu unsur demokrasi adalah pilihan raya yang bersih. Kalau kita ada demokrasi tetapi pilihan raya tidak bersih, demokrasi itu adalah timpang. Kalau demokrasi timpang, parti yang sudah berkuasa akan sentiasa berkuasa dengan menyalahgunakan sistem pilihan raya yang ada. Bila rakyat keluar mengundi, rakyat sebenarnya telah pun tewas kerana sistem itu telah pun menjamin parti yang berkuasa menang. Bila parti yang berkuasa sentiasa boleh menang walau apapun yang telah mereka lakukan kepada rakyat jelata, kerajaan seperti ini adalah kerajaan yang timpang. Dan kerajaan yang timpang memerlukan sistem yang timpang untuk terus berkuasa dan terus berkuasa. Negara seperti ini akan menjadi lebih buruk keadaannya dari masa ke masa. Dari mula kita merdeka, kita ada sedikit kebaikan yang telah dicapai dalam negara kita, tetapi akhir-akhir ini dalam 4 penggal pilihan raya yang terakhir kita boleh lihat tren negara kita adalah menurun dalam semua aspek. Kerana itu kita masih ada orang miskin. Kerana itu kita masih ada orang asli yang dinafikan hak mereka dan tidak ada apa-apa yang kita boleh buat untuk membantu mereka. Kerana itu kita boleh lihat jumlah rasuah dan penyelidikan dalam negara kita semakin besar. Dalam kertas yang difailkan oleh DOJ Amerika, mereka menyebut bahawa kes teleportokrasi 1MDB, rasuah 1MDB, orang politik mencuri duit 1MDB adalah terbesar. Terbesar di Malaysia? Bukan. Terbesar di Asia Tenggara? Bukan. Terbesar di Asia? Bukan. Terbesar di dunia. Terbesar di dunia bermakna dia lebih besar daripada kleptokrasi Marcos. Lebih besar daripada kleptokrasi Suharto. Itu maksudnya. Rasuah yang telah dilakukan oleh pemimpin negara kita dalam kes 1MDB adalah mencapai rekod dunia. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Raja-raja pun tak boleh buat apa-apa. Rakyat tak boleh buat apa-apa. Hari ini antara yang ikut peserta bersih pada peringkat pelancaran di Kota Baru adalah penarik beca. Bayangkan mereka hidup sebagai penarik beca dari umur muda sampai meninggal. Dan kita boleh lihat kehidupan mereka, rumah mereka, keluarga mereka, makan minum mereka, pakaian mereka, kesusahan mereka. Dan bukan ini saja yang rakyat kita yang susah. Seluruh bandar-bandar kita ada setinggan-setinggan, hatta di Kelantan ini sendiri. Negeri-negeri yang lain juga. Dulu pelajar yang ke Mesir, mereka berasa agak selesa. Kerana saya sebut di Mesir, kerana ramai rakyat Kelantan menghantar anak-anak mereka belajar ke Mesir, termasuk fakulti perubatan. Pada tahun ini, buat pertama kali yakin kata kita tak boleh berikan dan mahasiswa bantuan pengajian untuk pelajar medik di Mesir kerana kita tak ada wang. Dan pelajar-pelajar di Mesir sebahagian tak boleh bayar yuran kerana kos tukaran wang negara kita telah jatuh. Kuasa wang kita telah jatuh.
kita perlukan duit yang lebih banyak untuk membiayai anak-anak kita di luar negeri. Ringgit jatuh nilai dia. Kenapa ringgit jatuh nilai dia? Kerana kepercayaan komuniti antarabangsa, perniagaan dan perdagangan terhadap ekonomi kita telah turun kerana korupsi, kerana rasuah. Rasuah itu ditentang oleh Islam. Pilihan raya yang menyeleweng, yang timpang ditentang oleh Islam. Inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sukakan apa dia? Orang yang sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat sebagai individu. Kalau kita tinggal salat, kita bertaubat. Kalau kita curi barang orang, cara taubat yang diajar oleh Islam adalah memulangkan balik barang itu. Kalau barang itu sudah hilang, kita kena beri jumpa untuk tuan dia dan minta maaf dengan tuan dia. Kalau kita selalu istighfar, kita akan balik hak yang kita curi, barang yang kita curi. Dalam agama kita belum lagi dianggap sebagai betul-betul bertaubat. Dosa kita belum lagi diampunkan. Kalau kita jadi pemimpin, kita curi harta negara ini, dan rakyat Malaysia hampir 30 juta, dan kita tipu pula rakyat Malaysia, kita kata kita tak curi, dan kita guna pula uang ini untuk enjoy di luar negara. Kita beli barang-barang harga-harta yang mewah untuk diri kita sendiri. Pada masa rakyat menderita, nak pergi hospital, setengah rakyat dikenakan, saya tak tahu negeri lain. Kalau kena penyakit kronik yang memerlukan perubatan yang kosnya tinggi, mereka mati sebelum dapat ubat. Mereka merana, tak boleh pergi ke hospital untuk dapat rawatan. Mereka menderita. Ini adalah dosa. Dosa ini berlaku kerana kepincangan pilihan raya. Kalau pilihan raya berjalan elok, kerajaan korup seperti ini insya-Allah boleh diturunkan. Dan kerajaan yang bersih akan naik. Kalau kerajaan bersih ini korup balik, rakyat ada hak melalui sistem pilihan raya yang bersih, turun balik kerajaan itu. Dengan itu negara akan jadi maju. Kerana ada perlombaan yang sehat, kerana ada peluang yang seimbang. Jadi bersih lima, ini jari kita 5. Ya, kita angkat jari kita. Bersih 5. Ya, kita tak kuat nak lalu ya. Saya kita angkat jari pun tak apa. Tangan kita lengan kita ada 5. Bukan buku 5 ya, 5 jari ya. Jadi bersih 5, tak guna buku 5. Kita hanya guna 5 jari. 5 jari kerana 5 siri bersih. Dan 5 tuntutan bersih. Antara tuntutan bersih adalah kerana kos hidup kita yang tinggi. Rakyat susah, perniagaan merudum. Bila perniagaan merudum, ekonomi jatuh, sebahagian pekerja dibuang. Petronas gergasi ekonomi negara kita. Petronas terpaksa hentikan 6,000 pegawai dia, kaki tangan dia. Emas kena turunkan kaki tangan dia. Dan pekerja-pekerja lain juga diturunkan, diberhentikan. Ini semua memerlukan satu kebangkitan, satu kesedaran, satu perubahan, satu tuntutan, satu hati untuk melihat kepentingan rakyat negara ini. Kalau orang Petronas kena pecah 6,000, dia duduk diam. Orang Mas kena pecah 5,000, dia duduk diam. Orang tu kena pecat kerja, orang ni tak ada duit, tak niaga, ekonomi turun, toke-toke kena pecat pekerja dia. Kita semua duduk diam, negara kita akan menjadi lebih hancur lagi. Negara kita akan jadi lebih parah lagi. Negara kita akan jadi lebih rosak lagi. Di mana kita nak mulakan ini? Sistem pilihan raya yang bersih, tuntutan terhadap kerajaan yang bersih, dan juga perjalanan kehidupan negara kita disusun dengan lebih baik. Jadi kerana itu kita bersetuju sistem ini kita sokong. Rakyat Kelantan saya harap dapat bersama-sama menyokong. Dan sebenarnya bila kita menyokong bersih, sebenarnya parti-parti yang untung. UMNO kalau dia sokong bersih, kalau dia buat kerajaan bersih, dia tak takut. PAS kalau dia sokong bersih, dia dah dapat faedah. Bersih 2,
dapat banyak faedah. Takkan PAS lupa apa yang telah PAS dapat faedah daripada proses itu. Ya, banyak orang dah terima gaji sebagai elang wakil rakyat. Kerana kita bilangan wakil rakyat PAS telah bertambah. Saya yakin PAS takkan lupa jasa bersih kepada perjuangan PAS. Dan kita bukan menyokong bersih kerana parti politik. Kalau parti mana naik sekalipun, kita tidak ada masalah. Asal perjalanan negara kita bersih dan mengikut undang-undang dan perlembagaan yang bersih. Dan kerana itu, bersih ini adalah milik semua, bukan milik orang Cina. Kita saja tipu diri kita, kata milik orang Cina. Masalah kita di Malaysia ialah kebangkitan kita separuh-separuh. Tahun 99 orang Melayu bangkit, orang Cina dua diam. Sekarang orang Cina bangkit, orang Melayu dua diam. Cuba kita Melayu Cina bangkit serentak, kita akan dapat kerajaan yang bersih. Jadi bersih adalah milik semua rakyat Malaysia yang cintakan bersih dan lebih dekat dengan hati orang Islam. Kerana orang Islam lah sepatutnya lebih bersih daripada orang lain. Kalau orang Islam jadi Perdana Menteri, dia Perdana Menteri yang paling bersih. Kalau dia Menteri Besar, dia Menteri Besar yang paling bersih. Kalau dia pengurusi SPR, dia pengurusi SPR yang paling bersih. Kalau dia AG, dia AG yang paling bersih. Kalau dia hakim, dia hakim yang paling bersih. Kalau dia polis, polis yang paling bersih. Kalau dia pegawai kerajaan, dia adalah pegawai yang paling bersih. Kalau dia rakyat biasa, dia adalah rakyat yang paling bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ini yang disebut oleh Allah. Dia Allah sukakan yang bersih. Bersih zahir, bersih batin. Kalau kita bersih makan minum kita, tetapi pilihan raya kita tak bersih, kita menang dengan cara tipu, kita dapat haji dengan cara yang tipu, ini bukan bersih. Jadi saya berharap rakyat Kelantan bermula dari Kota Baru hari ini, kita akan pergi ke Bacok, Pasir Mas, Pasir Putih, Pulau Musang, Pulau Kerai, Macang, Jeli, supaya semua rakyat Kelantan tahu ada program bersih yang akan berlaku dalam bulan November. Dan saya ucap terima kasih khususnya pada pakcik-pakcik beca dan semua pihak yang telah bersama pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, bersih, 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 bersih.